Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minasan konbanwa. O genki desu ka? Alhamdulillah. Akhirnya hari ini kita dah masuk siri yang ke-11. Kita dah masuk siri yang ke-11 ya. Selamat datang diucapkan kepada mereka yang baru masuk hari ini. Ini merupakan kursus bahasa dan budaya Jepun ya. Kita belajar asas bahasa Jepun secara santai-santai, atau dalam pendek ni kita panggil kursus bahasa Jepun yang bermula semenjak 20 Februari 2023. Ni diam-diam dah masuk siri yang ke-11. Dan kelas bahasa Jepun Sare Sensei ni diadakan pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Tiga kali seminggu. 3 kali seminggu. Hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat. Bermula jam 9 malam hingga 11 malam. Secara percuma. Jadi minasan boleh masuk belajar. Kita belajar secara santai-santai asas bahasa Jepun. So boleh ajak ahli keluarga, boleh ajak kawan-kawan sekolah dan sebagainya ya. Dia terbuka, unlimited. Tak kisah siapa-siapa, pelajar sekolah ke, cikgu ke, pekerja ke, makcik, pakcik, semua boleh masuk. InsyaAllah santai-santai. Dan dalam masa yang sama, Sare Sensei ajarkan budaya Jepun, amalan baik budaya Jepun. Mana-mana yang baik budaya Jepun kita cuba ikut ya, kita cuba amalkan. Boleh? Okey, untuk malam ni Sensei akan bawa minasan untuk lihat tempat-tempat menarik di Tokyo. Okey, macam biasa, sebelum kita mulakan kita punya sesi perkongsian ilmu, kita mulakan dengan membaca umul kitab. Kita hadiahkan kepada mak ayah kita yang telah meninggal dunia, yang masih hidup pun boleh juga, kepada saudara mara dan untuk diri kita. Okey, sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi ya, terima kasih kepada mereka yang hadir hari ini. Khususnya kepada mereka yang baru, selamat datang. Yokoso, yokoso. So share sekarang share kepada jiran-jiran. Neso-san, arigato. Arigato bagi gift, yang bagi gift arigato. Okay, share kepada jiran-jiran. Share kepada grup kerja, grup belajar dan sebagainya untuk masuk kelas Jepun bersama Sare Sensei ya. Ini dah siri yang ke-11. Maknanya kalau yang baru masuk hari ni, tuan-tuan puan-puan atau minasan dah tertinggal siri 1 hingga siri 10. Tapi jangan bimbang, untuk siri 1 hingga siri 10 semua rakaman ada di mana? Di Teropong. Mana Teropong tu? Saya tak boleh sebut nama apps barangan, nanti kena ban ya. Di Teropong, admin boleh bagi tahu ya. Boleh tonton di Teropong. Kita guna istilah Teropong. Boleh lihat semua siri 1 hingga siri 10. Dan kepada yang baru masuk, yang baru tersinggah di live Sare Sensei, apa yang perlu buat? Pertama sekali, klik button follow. Klik follow klik follow. Kemudian dekat profil Sare Sensei, dekat dekat bio ada link. Klik link tu. Klik link tu, ambil masa lama sikit untuk masuk dalam rumah Nihongo, rumah bahasa Jepun. Dekat situ nanti Sensei kongsi info dan sebagainya lah. Nota-nota dan sebagainya. Boleh ya? Boleh. Okey. Sensei minta maaf tak boleh baca komen sangat sebab Sensei fokus untuk mengajar ya. Okey? Okey. Nanti admin yang tolong jawabkan kepada persoalan-persoalan. Boleh semua? Ni lagu malam ni ya. Lagu malam ni nak bagi minta semangat sikit. Itu tu benang. Maki-maki maksudnya gulung-gulung. Hite-hite tu tarik. Dekita tu maksudnya dah berjaya. Okasang no okuse. Okasang tu ibu, okuse tu kasut. Ready? Ito maki-maki, hite-hite tong-tong-tong. Ito maki-maki, hite-hite tong-tong-tong. Dekita, okasang no okuse. Ready? Ready? Ito maki-maki, hite-hite tong-tong-tong. Ito maki-maki, hite-hite tong-tong-tong.
Dekita Okasang no okutsu. So kalau minasang pertama kali nak pergi ke Jepun, saya sarankan pergilah ke Tokyo dulu. Tokyo, Osaka tu antara dua tempat yang wajib pergilah. Wajib pergi Di Tokyo saja dengar Tokyo merupakan ibu negara Jepun. Tokyo merupakan ibu negara Jepun. Okey? Tokyo sahaja ada lebih kurang 23 bandaraya. Dalam Tokyo sahaja ada lebih kurang 23 bandaraya. Okey? 23 bandaraya. Dan yang paling seronok dekat Tokyo ni pengangkutan awam. Bukan setakat Tokyo, satu Jepun. Ni saya cakap pasal Tokyo lah. Di Tokyo pengangkutan awam dia sangat efisien. Sangat efisien, sangat selesa, sangat berteknologi tinggi lah. Dan yang seronoknya dekat Tokyo ni minasang, ada satu line kereta api. Line kereta api ni kan, kalau minasang duduk diam-diam, dia pusing satu Tokyo. Dia macam bulatan. Dia pusing satu Tokyo. Nama kereta api tu Densha. Sebut Densha. Densha ni dia bulat. Kalau minasang duduk diam-diam, dia akan pusing satu Tokyo dalam masa sejam lebih Dia pusing, dia bawa hampir ke semua kawasan di bandaraya Tokyo. Okey? Nama line tu ialah Yamanote Line. Yamanote Line ataupun Yamanote Sen dalam bahasa Jepun. Yamanote Sen. Sen tu line lah. Kereta api tu warna hijau muda. Warna hijau muda. Saya lupa nak tunjuk. Nanti next time saya tunjuk. Ataupun nanti masa rakaman saya tunjuk Dia dipanggil Yamanote Sen. Dia warna hijau muda. Kalau naik kereta api tu antara yang paling murah, antara 110 yen hingga ke 300 yen lebih tak silap. Boleh pusing satu Tokyo. Abang Hussein arigato, bagi hadiah arigato. Yamanote Line. Okey? Itu antara pengangkutan yang sangat efisien, mudah nak capai. Dan jangan risaulah, pengangkutan ke Jepun memang sangat canggih. Ketepatan masanya sangat tinggi. Konbanwa ketepatan masanya sangat tinggi. Maksudnya kalau kalau dalam jadual Rabi-san arigato, bagi hadiah, arigato yang bagi gift. Kalau katakan dijadualkan Yana-san terima kasih. Kalau dijadualkan akan sampai pukul 8 suku, maka Densha tu tepat 8 suku akan sampai. Dan orang Jepun pun naik Densha, kereta api Densha, kereta api naik Densha tak berebut mereka beratur di kiri kanan dekat garisan tu. Bila ada kereta api, bila Densha sampai je, mereka buka laluan untuk orang dalam Malaysia keluar dulu. Kemudian baru mereka masuk. Trend dia singgah-singgah. Contoh, dia turun dekat Ueno. Lepas Ueno, jalan lagi lebih kurang dalam 2 minit. Berhenti next station. Lepas tu naik lagi next station. So, kalau minasang terlepas, jangan risau. Jangan pusing balik. Tapi, kalau pusing satu orang tu jauh lah, sejam lebih. Maknanya, kalau minasang terlepas station tu, berhenti kat station seterusnya. Naik kereta api yang lawan arah. Yang lawan arah. Sebab dia pusing tu, dia ada dua laluan. Dia berlawan arah. So, tak ada masalah. Sangat efisien. Ingat Yamanote Line. Okey. Kalau minasang pergi ke Tokyo, Sensei nak suggest lah beberapa tempat. Dulu Sensei pernah belajar di Tokyo selama 1 tahun. Masa mula-mula Sensei sampai ke negara Jepun, masa belajar first degree, Sensei kursus 3 bulan kat UiTM. Lulus exam UiTM, baru dapat fly ke Jepun. Fly ke Jepun kena masuk pusat bahasa dulu. Kena buat foundation dulu di Shinjuku, Tokyo selama 1 tahun. Belum lagi masuk universiti Dah 1 tahun tu ambil exam EJU, exam wajib masuk universiti, dan ambil exam kemasukan universiti khas, barulah boleh masuk universiti dekat Saitama. Okey. Sepanjang saya tinggal 1 tahun di Shinjuku, memang hampir semua kawasan kat Tokyo saya pergilah. Dan macam kampung nombor 2. Yumeno-san, gift arigato gozaimasu. Okey, yang pertama, minasang kena pergi. Kalida-san, terima kasih. Moga murah rezeki. Okey, yang pertama, minasang kena pergi ke Bandar Ueno. Sebut Ueno. Ataupun kadang-kadang Jepun sebut Ueno. Sebut semua. Kalau minasang tak praktis, nanti tak pandai. Sebut Ueno. No.
NO tu macam ada apostrofi atas ya. Ueno. Okay, Ueno ni antara yang paling terkenal. Kalau minasang tak pergi, memang rugi. Jepun mana best bang? Ya, tengah cakap lah ni. Dengar yang tanya soalan tu. Ueno ni kena pergi. Ueno ni tempat shopping. Harga je tak mahal sangat. Kalau kirakan kadang-kadang harga je macam kat Kuala Lumpur je, murah-murah. Okay, tempat yang terkenal dekat Ueno ialah Ameyoko. Tu kanji atas tu. Dia tulis Ameyoko. Ingat cari tempat Ameyoko. Dia tak jauh daripada stesen kereta api. Dipanggil Eki ya. Ameyoko ni tak jauh pada stesen kereta api daripada Eki. Dekat je. Kalau jalan kaki lebih kurang tak sampai 2-3 minit. Ameyoko dekat Ameyoko ni ada jual macam-macam barang murah-murah je. Macam Patali Street lah. Ada jual buah-buahan apa. Dan ada barang-barang daripada negara ASEAN. Sayur-sayur ya. Sayur-sayur. Lepas tu ada jual ikan. Nanti saya ada buat video. Ikan kadang-kadang jual selongkok murah-murah. Senyen. Yasuyo. Senyen. Tu suara pacik-pacik. Suara pacik-pacik dekat sana. Kadang-kadang saya pergi sana pacik-pacik tu sambut ya. Dia kata murah-murah. Beli 1,000 yen. Dia 1,000 yen. 1,000 yen lebih kurang RM35. RM35 tu dapat ikan macam-macam. Murah kan? Senyen. Yasuyo. Kadang-kadang dia jual kacang kacang paket-paket besar-besar. 6-7 paket 1,000 yen. Bagi saya murah lah, murah. Kat kawasan tu murah. Nak beli bag-bag apa semua murah. Dan dekat Ueno ni juga, dekat Ameyoko tu juga ada banyak street food yang halal. Ada kebab, ada Oscar kebab. Lepas tu ada apa lagi ya? Ada lagi macam-macam saya nampak. Tapi saya biasa makan Oscar kebab lah kat situ ya. Okey, kemudian minasang, dekat Ueno juga ada zoo negara. Ada zoo kat Jepun ya. Ada zoo Dobusuen. Dipanggil Dobusuen. Dobusu tu binatang. N tu taman binatang. So jadilah zoo. Ya. Dobusuen. Dobusuen ya. Dengar. Kepada yang dah tahu, yang dah pernah pergi ke apa, bagi support dekat kawan-kawan yang tak pernah pergi. Ya, mereka nak dengar ya, kita bagi support. Okey, dekat Ueno tu juga jalan kaki tak jauh daripada stesen Eki, daripada stesen kereta api, jalan sikit akan jumpa zoo Dobusuen. Dalam zoo tu macam zoo Melaka juga apa semua, cuma mereka ada panda. Kan ingat lagi? Oide panda. Panda ingat tak? Okey, ada panda kat situ ya. Okey, kemudian dekat depan zoo tu, dekat depan, saya tak tahu kenapa gambar hilang hari ni. Tak tahu, adakah sebab Syah ke, sebab siapa ke, tak pasti. Ryeon-san, arigato. Tak tahu kenapa saya punya gambar hilang-hilang hari ni. Ke sebab saya tak pakai baju kot macam biasa. Hari ni pakai t-shirt biasa je. Hilang-hilang. Okey, tak jauh pada Dobusuen tu, zoo tu, ada laluan, ada laluan yang kiri kanannya ada pokok sakura. Sakura dia memang sangat-sangat cantik. Mecha kire. Sakura dia warna putih keputihan. Kalau dia betul-betul mangkai tu maksudnya mekar penuh. Kalau mekar penuh dari jauh memang nampak macam gumpalan awan. That's why kalau nak pergi Jepun, Sensei cadangkan pergilah musim bunga masa sakura mekar penuh. Sakura mekar penuh biasanya antara 28 hari bulan 3 sehingga 5 hari bulan 10. Jangan main-main. Saya duduk Jepun 5 tahun dah boleh baca dah. Dah boleh agak dah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala akan kembangkan pokok-pokok tu. Maksudnya dengan izin Allah lah kan. Biasanya dalam tarikh tu. Biasanya Aosama-san, arigatou gozaimasu dengan CP Street arigatou. Biasanya pada pertengahan bulan 3, lebih kurang 20 hari bulan 3, sakura mula berputik. Minasan, kalau ada kawan Jepun saya masuk, nama je Kunsang, bagi tahu ya. Sebab dia ada message tadi hari tu, dia minta maaf dia tak dapat masuk, dia kata. Bagi tahu ya. Ingat bagi tu saya message. Okey, apa tadi lupa dah. Saya tak boleh stop, mesti lupa. Sakura tu dia mekar penuh dipanggil mangkai. Ryeon-san, arigato. Okey. Bila sakura mekar penuh tu warna putih, dia memang daripada jauh nampak macam gumpalan awan. Orang Jepun ni memang taksub dengan bunga sakura. Dekat TV akan keluar ya, akan keluar kalender sebulan. Jangkaan sakura bila keluar putih, bila dia mangkai,
bila cadangan boleh keluar Hanami. Hanami ialah aktiviti melihat bunga sakura mekar penuh, kembang penuh. Hanami. Dan biasanya Hanami ni stesen TV akan bagi tahu. Okey, kita boleh berhanami minggu depan hari Sabtu jam berapa-berapa. Dia akan bagi tahu kat situ. Sebab Osama arigato sebab jangkaan ramalan mereka hampir tepat. Hampir tepat. Memang Jepun ni dia sangat cerewet dia. Dia memang sangat teliti. Hujan pun dia ada kalender dia sebulan. Bila tak ada hujan, ni bulan 3, bulan 4 dia dah ada kalender. Bulan 5 pun dia dah ada kalender dah, ramalan hujan. Dahsyat ya. Saya tahu sebab apa? Kalau kami rancang aktiviti, kalau saya ke tempat kerja ke apa, mereka dah ada jangkaan. Lepas tu mereka ada plan B, plan C. Kalau hujan, apa plan B? Apa plan C? Ya? Okey. So, apa ni? Kat situ ya, orang kata, yang pertama kena pergi Wet Knock. Dah masuk ke Kekun? Okey? Belum masuk lagi ya? Okey. Kemudian yang kedua, Kekun dah masuk. Kekun-san, Sankai shite kurete arigatou gozaimasu. Minasan ni kawan baru sensei dari Jepun. Nama dia Kekun-san. Umur dia lebih kurang 30 lebih, 35 kot. Okey. So minasan, ucap kat dia, konbanwa Kekun-san. Konbanwa Kekun-san. Minasan boleh add dia ya, dia aktif. Boleh follow dia. Follow minasan. Kekun-san, follow shite kudasai. Follow shite kudasai. Kejap sekejap. Kekun-san, special desu yo. B gata Kekun-san, yokoso Sare sensei no raibu ni参加してくれてありがとうございます。Kita raikan. Okay, minasan boleh tak berhenti sekejap? Pergi dekat page Kekun-san tu, klik follow. Kekun-san follow shite kudasai. Okay, Kekun-san dia tinggal dekat Kanagawa Ken. Kanagawa Ken ni kat situ ada Yokohama. Kalau pernah dengar Yokohama, sensei kalau sebut negeri Kanagawa Ken ni, Kanagawa Ken tempat tinggal Kekun-san ni tak jauh pada Tokyo. Lebih kurang perjalanan 1 jam lebih lah. 1 jam lebih kurang macam tu naik kereta api. Dan kat situ ada satu tempat dekat Yokohama. Nama tempat tu ialah Sakuragicho. Desu ne Kekun-san. Sakuragicho ga daisuki desu yo. So minasan boleh follow ya. Boleh follow Kekun-san. Konbanwa Kekun-san. Kekun-san, ima desu ne, Nihon no bunka toka kirei na tokoro desu ne, Tokyo shoukai shimasu minasan ni. Kore desu ne. Hai. Okey, kita sambung ya. Kalau pergi ke Jepun, sebab kawan Jepun saya sini tak tahu cakap Melayu, jadi saya campur-campur ya. Okey, minasan, ichiban desu ne. Tokyo iku toki Ue no ichiban ikanakia ikenai desu. Kalau minasan pergi ke Tokyo, tempat yang pertama wajib pergi adalah di Ue no. Dan satu lagi minasan, bukan setakat sakura ataupun dobusen, bukan setakat ameyoko. Dekat Ue no juga tak jauh pada stesen kereta api ada banyak muzium. Aku busekang. Ada banyak muzium. Muzium kesenian, muzium apa ada banyak. So minasan kalau pergi Ue no je, saya rasa setengah hari tak cukup, mahu 1 hari. Dan sebab itulah kena pergi musim sejuk. Seronok jalan kaki semua ya. Yang kedua ialah Shibuya. Sebut semua Shibuya. Okey, Shibuya pun terkenal tempat saya lepak selalu. Minasan sampai cantik-cantik jangan lupa dengar saya punya kelas ya. Okey. Okey, yang kedua ialah Shibuya. Shibuya pun wajib pergi ya. Shibuya pun tempat yang cantik, Kirei na tokoro. Dekat Shibuya kenapa kena pergi? Shibuya ni terkenal dengan zebra crossing. Zebra crossing yang paling besar di dunia, antara yang paling besar di dunia. Sekali melintas ribu-ribu manusia. Salah tekan pula. Sekali melintas ribu-ribu manusia. Yang tu nampak, yang tu sikitlah, tapi ada masa-masa je penuh ya. Dan dikelilingi oleh bangunan yang ada lampu-lampu neon, ada alat elektronik. Memang macam masuk ke planet mana dah. Memang Niigata lah, Niigata. Shibuya kena pergi. Dan Shibuya kalau minasan baca sejarah ni ya, kat situ ada satu tugu kecil anjing ya, yang dipanggil Hachiko. Pernah dengar tak? Hachiko ada dekat tepi stesen kereta api ya, tepi Eki Shibuya. Hachiko ni dia kisah dia anjing peliharaan profesor dari universiti, kalau tak silap sensei lah, kalau salah minta maaf. Dia bela anjing tu, dan anjing tu akan temankan profesor tu hampir setiap hari waktu bekerja sampai ke stesen kereta api. Lepas tu balik pun dia jemput. Anjing tu jemput tuan dia ya. Sampailah satu hari profesor tu sakit.
profesor tu meninggal ke apa, tak balik, anjing tu tak tahu. Dia tunggu dan tunggu dan tunggu sampailah anjing tu tak nak berganjak. Orang bagi makanan ke apa, dia setia sampailah dia mati kat situ. Menunjukkan rasa cinta, kasih sayang apa semua. Jadi dibuatlah satu tugu peringatan Hachiko, Hachiko kena pergi. Desione kekunsang Hachiko no koto gozonji desu ka? Yappari Nihonji mina oboetemasu ne, so iyo hanashi desu yo ne. Shibuya ni aru sono pachinko punya tempat tu kena pergi minasang ya. Okey. Yang seterusnya, Sang Bang Me. Yang ketiga, Shinjuku. Sebut. Shinjuku. Dulu tempat saya belajar adalah di Shinjuku. Dulu saya belajar di Shinjuku no Shin-Okubo. Saya belajar dekat Shin-Okubo. Duduk dekat Shin-Okubo. Shinjuku tu dia punya kota besar. Dalam kota besar tu, dalam dia ada macam dia punya yang kecil pekan ni dipanggil Shin-Okubo. Shin-Okubo ya. Okey, Shinjuku tu nampak tak? Dekat Shinjuku ada menara kat bawah ni. Bawah ni menara. Ada menara ni dipanggil Tokyo Metropolitan Government Building. Tokyo Metropolitan Government Building. Bangunan kerajaan ni 2 tingkat dia, menara 2 tingkat ni kita boleh naik percuma. So kalau pergi Jepun, kalau nak jimat duit, naiklah ni Tokyo Metropolitan Government Building ni setinggi 202 tingkat. 202 meter. Setinggi 202 meter. Maksudnya tinggi dia lebih kurang hampir 300 meter. Tapi tempat kita melihat view tu, sightseeing tu lebih kurang 202 meter. Boleh tengok dekat dua-dua bangunan, dua-dua tower ni boleh naik. Percuma, tak perlu bayar. Percuma ya, tak perlu bayar. Dan boleh nampak hampir keseluruhan kawasan Tokyo yang padat. Nampak semua. Percuma. Sebab kalau minasang nak naik Tokyo Tower ataupun naik Sky Tree, kena bayar. Saya rasa antara 2,000 yen ke 3,000 yen. Chiketo wa daitai 2,000 yen kara 3,000 yen made kana. Saya pun dah lupa. Tapi kalau naik yang ini percuma. Yang bangunan kerajaan ni percuma. Sama lebih kurang hebatnya macam saya pernah naik dah Tokyo Tower semua, lebih kurang je. So, benda yang murah, kenapa susah-susah nak bayar yang mahal? Kan? Okey, Kabukicho. Okey, kemudian yang atas saya ni, okey, tempat yang saya recommend satu lagi ialah Asakusa, ya. Asakusa ni tempat wajib. Asakusa ni dia adalah tempat yang terkenal untuk turis, ya. Kat situ ada kuil besar, ya. Ada kuil besar, ada Otera besar Jepun. Otera ni dia antara yang paling digunakan bila tahun baru lah. Yang saya ajar sebelum ni kan Shinen no Toki, masa tahun baru. Orang Jepun ramai-ramai pergi ke kuil, antaranya dekat Asakusa tu ya. Dan Asakusa ni dia ada macam laluan, kiri kanan dia ada apa? Ada orang jual omiyage. Omiyage tu maksudnya souvenir ya. Ada jual souvenir kat situ. Harga pun taklah mahal sangat. Dia memang tempat jualan souvenir sebagainya. Sepanjang laluan nak pergi ke temple tu, nak pergi ke Otera tu, lebih kurang tak silap sensei 300-400 meter lah. Kiri kanan penuh dengan kedai-kedai. Harga omiyage tu lebih kurang antara 150 yen ke 300 yen. Orang Islam boleh pergi je. Kan kita boleh pergi tempat-tempat macam tu. Kecualilah menyertai sembahyang ni, janganlah ikut. Tak ada salah kita nak tengok kenal budaya kan. Okey, selamat datang kepada mereka yang baru masuk TikTok Sari Sensei. Jangan lupa tekan button apa? Button follow ya. Yang ini adalah kursus bahasa Jepun dan budaya Jepun ya. Setiap hari Isnin, Rabu, Jumaat percuma ya. Percuma. Hari ini adalah siri yang ke-11. Maknanya dah 11 kali dibuat. So kepada mereka yang baru masuk hari ini, boleh tonton rakaman dekat Teropong ya. Teropong tu ke mana nanti admin jawab. Ya, boleh tonton di Teropong. Okey, kemudian Asakusa ya. Asakusa ni tempat turis. Dan minasang kalau nak pergi Asakusa, saya cadangkan pergi Ueno dulu. Pergi Ueno dulu baru pergi Asakusa. Sebab nak pergi Asakusa ni kita kena naik Chikatetsu. Kita kena naik kereta api, nama dia Chikatetsu. Tapi nak naik kereta api biasa atas darat pun boleh. Tapi biasa saya pergi naik kereta api bawah tanah, subway. Kereta api bawah tanah, subway dipanggil Chikatetsu. Tachitsu. Chikatetsu. Chikatetsu ni maksudnya subway, kereta api bawah tanah. Kereta api bawah tanah ni
dia boleh naik daripada Wet Nok. Maknanya lepas melawat Wet Nok tu, pergilah ke Asakusa. Harga tak mahal. Sehala lebih kurang 150 yen kalau tak silap. Lebih kurang tak sampai RM8. Tak sampai RM8 ya. Okey, dan dekat pergi ke Asakusa. Apa yang menariknya kat Asakusa, nampak tak tu? Nampak tak? Ada orang bawa beca. Manusia bawa beca. Manusia bawa beca ni dipanggil Jinrikisha. Jinrikisha. Ya, kalau tak silap sensei kan? Harap tak salah lah. Jinrikisha. Maksudnya, beca yang dibawa oleh manusia. Damisang arigato. Misang arigato ya. Jinrikisha. Hebat ya, nampak orang Jepun ni kuat ya. Dia bawa 2 orang. Ni agak mahal sikit lah kalau naik. So, bayangkan kalau kat Melaka ada Jinrikisha, saya rasa lagi menarik. So, kepada orang-orang Melaka, cadangkan dengan Kerajaan Melaka. Buatlah Jinrikisha. Maksudnya ada beca yang dibawa oleh manusia. Seronok tau. Tak adalah konsep hamba ke apa. Dia untuk keunikan. Tengok Jepun buat. Ya. Jinrikisha. Saya tak pernah naik lah. Sebab agak mahal lah. Mahal sikit. Tapi nak rasa boleh lah. Tak silap sensei sekali naik 2,000-3,000 yen kot. Dalam RM80, RM100 macam tu lah. Tengok jarak. Ya. Jinrikisha. Okay. Kemudian yang seronoknya Asakusa ni. Dekat Asakusa pun, tepinya dia ada ni. Tepinya dia ada laluan sakura macam di Wet Nok. Sakura dia macam Wet Nok, sakura penuh. Dan yang paling bestnya, di tepi pokok sakura tu ada sungai. Nama sungai tu Sumida. Sungai Sumida ataupun Sungai Sumidagawa. Dan dekat seberang sungai tu, ada bangunan yang cantik, yang unik-unik. Ada yang macam gambar obor pun ada. Saya tak tunjuk kat sini ya. Cantik. So, Asakusa ni tempat untuk pembelian souvenir. Tapi souvenir dia harga-harga standard lah. Tak adalah terlalu mahal sangat. Tak ada terlalu murah sangat. Kalau minasan nak murah, belilah souvenir dekat mana tau? Kedai Hyakuen Shoppu. Hyakuen Shoppu. Kedai 100 yen. Ataupun pergi ke Daiso. Ya, pergi ke Daiso. Okay, Daiso pun ada jual. Itu murah-murah lah 100 yen. Ya, Jinrikisha. Okay, nampak ya? So, ini antara tempat yang minasan kena pergilah. Ueno, Shibuya, Shinjuku, Asakusa. Seterusnya adalah Akihabara. Pernah dengar tak Akihabara? Akihabara ni adalah kota apa? Kota elektrik, barang elektrik dan elektronik. Sekejap ya. Sekejap. Akihabara. Akihabara adalah kat situlah dia jual barang-barang elektrik, barang-barang elektronik. Dan terkenal ya. Dan terkenal Akihabara. Minasan kalau pergi situ, macam masuk dunia yang lain. Macam masuk Atarashi Sekai. Pika-pika ya. Dia ada macam lampu-lampu neon apa semua. Dan dekat situ, siapa peminat anime, siapa peminat apa kata patung-patung Jepun apa semua, pergilah ke Akihabara. Memang puas hati. Dan situ ada dekat situ ada jualan alat elektrik. Satu kedai dinama Yodobashi Yodobashi kamera. Okey, Akihabara Akihabara, Electric Town. Electric Town. Okey. Dan satu lagi, kalau pergi ke Tokyo, minasan pergi ke Harajuku. Pergi ke Harajuku. Harajuku ni adalah kota fashion. Kota fashion kalau yang suka fashion ke apa semua, pergilah Harajuku. Harajuku ni minasan akan jumpa orang Jepun pakai pakaian anime. Anime, pakaian yang kawaii-kawaii macam tu ya, yang comel-comel, make-up pelik-pelik, dekat Harajuku. Ni kalau budak-budak suka ni, Tokyo. Tu Keikun ada tulis tu. Tokyo ya, Keikun-san. Tokyo ga daisuki desu yo ne. Okey, itu Harajuku. Minasan akan jumpa orang Jepun ya, wakamono. Dia pakai macam ni, iro-iro na fashion desu ne. Omoshiroi. Nigiyaka. Okey, kemudian dekat Harajuku juga, kalau minasan jalan kaki tak jauh tu, dia ada satu taman. Taman cantik juga, dipanggil Yoyogi Koen. Yoyogi Koen. Yoyogi Koen ni ada dekat tak jauh pada Harajuku. Yoyogi Koen ni seronoknya minasan, kalau musim luruh, musim autumn, musim aki, kalau aki, daun-daun je jadi warna kuning-kuning, merah-merah keemasan. Boleh ambil gambar kat situ. Okey, seterusnya kalau pergi Tokyo, dekat bawah tu nampak, kat tepi sensei tu, saya tepi sikit, Odaiba. Odaiba. Ya, Odaiba. Odaiba ni dengan pemandangan tu, jambatan macam Pulau Pinang cantik tu. Lepas tu ada Statue of, apa panggil tu? Statue of Liberty ya, yang macam dekat mereka tu. Saya pernah ambil gambar kat situ. Lepas tu bagi kat kawan. Kawan cakap apa?
Sare, bila kau pergi Amerika? Oh, saya sempat cakap, hari tu pergi, seronok tak? Sebab dia nampak gambar tu kan, bolehlah orang kata ala-ala macam dekat US kan. Boleh ambil gambar ni. Odaiba cantik. Dan kat situ pun ada robot besar boleh ambil gambar. Lepas tu kalau tak silap kat situ ada pameran kereta dan macam-macam lah. So Tokyo sahaja ada banyak tempat kena pergi. Minasan tak cukup. That's why kalau pergi Jepun ni, kalau pergi Tokyo saja tak cukup 2 hari. Kurang-kurang 3-4 hari 3-4 hari. Ikut minat lah. So minasan sebenarnya nak pergi, minat lebih kepada apa tengok. Kalau sensei 1 hari boleh pergi sampai 2 tempat, 2-3 tempat lah, maksimum 3 tempat. Sebab tu minasan kalau boleh pergi Jepun, ada kawan yang boleh cakap Jepun, yang pandai cakap Jepun dan faham area-area situ. Kalau minasan tak pergi sendiri, setakat tengok apa dekat internet ke apa, boleh juga, tapi takut lambat, nanti dia macam rugi masa. Kalau orang tahu, ni tak boleh pergi macam ni, kereta api ni tak ada, kita naik kereta api. Nak murah sikit macam ni, kena ada orang yang mahir lah. Orang yang mahir, yang pernah tinggal kat sana, boleh cakap Jepun, lagi seronok. Boleh ya? So ingat, Odaiba. Okay, satu lagi kat sini, ni lupa ni. Sebut Shin Okubo. Shin Okubo. Kekun-san wa Shin Okubo no koto gozonji desu ka? Shin Okubo. Shin Okubo. Shin Okubo pun dipanggil apa orang kata Korean Town. Korean Town. Sensei dulu tinggal dekat Shin Okubo lah. Dekat Shinjuku, nama kota kecil dia Shin Okubo. Dekat Shin Okubo ni, apa orang kata, banyak kedai-kedai orang Korea. Banyak kedai-kedai Korea dan banyak tulisan Korea. So kalau minasan ambil gambar, latar belakang tulisan Korea, nanti kawan-kawan kat Malaysia ingat minasan pergi Korea. Kan? Mana dapat 2 in 1. 2 in 1. Dapat pergi Jepun, dapat pergi Korea. Kat sini ada banyak kedai Korea. Dan dekat Shin Okubo juga ada banyak kedai-kedai halal, kedai Muslim. Ada banyak komuniti Muslim dan ada surau. Ada surau, tak silap sensei, dekat satu bangunan tu tingkat 3 ke tingkat 5 macam tu lah lebih kurang. Ya. Dan dekat Shin Okubo pun, dekat dengan stesen kereta api, ada kedai 100 yen dan macam-macam. Okey. Seterusnya kalau minasan pergi ke Tokyo, boleh juga singgah ke bandar dipanggil Nippori. Sebut Nippori. Nippori ni dipanggil Textile Town. Textile Town ya. Orang kata bandar tekstil ya, bandar tekstil atau textile. Bandar apa orang kata kain-kain. Kat situ boleh cari kain-kain Jepun yang berkualiti. Banyak kedai-kedai, antaranya kedai Tomato. Di situ Tomato ada banyak branch je lah kat situ ya. Dekat dengan kawasan Eki pun ada kedai-kedai makan yang kita boleh makan lah, macam seafood dan sebagainya. Nippori ni memang syurga kain lah. So kalau peminat kain, okey, ada peminat kain, peminat fabrik ya, peminat fabrik ke apa, boleh singgah ke Nippori. Okey? Batik Jepun pun ada. Saya ada bawa balik kain daripada Jepun. Memang kain dia, cotton dia semua memang kualiti lah, kualiti. Harga pun tak mahal sangat. Dan sensei beli yukata dulu pun dekat Nippori. Ada satu kedai tu murah. Yukata tu sensei beli dalam RM100, tak sampai RM100. Yukata baru yukata baru cantik. Dia sensei, rasanya saya pernah tunjuk kot. Beli kat sini. Dekat sini pun ada lah, tapi kalau biasanya orang pergi Jepun nak beli oleh-oleh kan, beli kat situ. Ya, Nippori ya. Okey, kemudian yang tadi saya sebut tadi, kalau pergi Harajuku, yang ni gambar dia. Kalau pergi Harajuku, inilah Yoyogi coin ya. Kalau musim luruh, dia macam ni. Ni tempat lepak sensei lah. Tempat lepak sensei dulu masa study ya, Yoyogi coin. Kalau salji, penuh salji kat sini. Kalau luruh macam ni. Kalau sakura, bunga sakura ni. Yoyogi coin ya. Yoyogi coin. Jalan kaki tak jauh daripada stesen Harajuku. Boleh ya? Okey, yang tadi yang Asakusa yang minasan nampak Jin Rikisha, yang orang tarik apa? Yang orang tarik beca tu, inilah dia. Ni macam ni laluan dia. Laluan kuil tu. Laluan nak pergi ke dia punya temple besar. Big temple dia macam tu laluan dia. Kiri kanan dia ada jual barang-barang atau kedai-kedai souvenir. Boleh? Boleh minasan? Kenapa One Zone ni daripada tadi dia kata lekat-lekat ke dia seorang aja? Minasan lekat-lekat tak? Minasan? Hello, admin, bantu sensei admin. Sebab sensei pakai Unify laju. Sebab kalau lekat-lekat, rakaman sensei pun lekat-lekat. Selalu rakaman okey je. Tak ada masalah. Sebab bila sensei dapat rakaman daripada TikTok,
Rakaman tu lancar. Dia tak ada sangkut-sangkut. Memang tak ada sangkut-sangkut. Ya. Yang lag mungkin lain minasang. Okey, boleh ya? Boleh. Sebab rakaman tak ada sangkut. Bermakna line sensei okey. Boleh ya? Okey, boleh. Sensei owner, betul-betul. Jadi yang bermasalah mungkin minasang punya telco. Jadi janganlah seramkan sensei. Jangan seramkan sensei sebab sensei tengah mengajar ya. Okey, sekejap ya. Sekejap. Okey, untuk hari ni. Okey, untuk hari ni kita nak masuk untuk tajuk baru ya, untuk perbualan baru, iaitu tajuk kita pasal nak membeli belah. Macam mana nak shopping. Shopping bahasa Jepun dipanggil kaimono. Kaimono. Ikut semua? Kaimono. Malam ni saya nak ajar macam mana nak tanya harga berapa. Okey. Mulakan dengan sumimasen. Katakan nak beli barang, pergi ke kedai tu kan. Apa pasal hilang-hilang gambar sensei ni. Okey, katakan nak beli barang. Arigatou gozaimasu. Arigatou, siapa yang bagi tu? Tak nampak nama. Terima kasih banyak. Moga murah rezeki. Organik sang ya. Okey. Kalau nak beli barang, pergi kedai tu, sebut sumimasen, kore wa ikura desu ka. Dah belajar kan kore? Ini. Kore, ini berapa? Kore wa ikura desu ka. Ikura tu berapa? Ini berapa? Sumimasen, kore wa ikura desu ka. Semua ikut? Sumimasen, kore wa ikura desu ka. Ini berapa? Ikut semua? Kore wa ikura desu ka. Kalau kita panggil orang ya, dekat mana-mana restoran ke atau nak beli belah, sumimasen, excuse me, sumimasen, kore wa ikura desu ka. Baru saya faham. Saya tak boleh angkat tangan. Kalau saya angkat tangan, gambar hilang, tengok. Kan? Magic lah. Magic malam ni. Hilang. Okay. So sebut sumimasen, kore wa ikura desu ka. Excuse me, berapa harga ni? Arigatou. Yunisang dah berapa kali bagi ni? Okay. Ikura desu ka? Maaf ni berapa? Okay. Dapat lagi. Ya Rabbi ya Karim. Arigatou. Banyak sangat tu. Terima kasih banyak. Moga murah rezeki selalu. Ya. Okay. Tengok yang warna putih tu minasang. Itu kotoba perkataan-perkataan yang pertama. Ikura. Ikut. Ikura tu berapa? Nedang. Nedang harga. Dia nedan. Tapi saya dah ajar. Kalau ada bunyi konsonan N dekat ujung, dia seolah-olah ada huruf G. Seolah-olah ada bunyi huruf G. Nedang. Minasang dah follow Kekunsang belum? Kekunsang tadi. Dia punya TikTok dia tulis Bigata Kekun. Minasang boleh klik, boleh berkawan. Kekunsang ni dia rajin baca komen, dia rajin. Ni kawan orang macam ni yang kita boleh buat kawan. Kemudian dia punya video-video dekat TikTok dia semua video-video kawaii, comel-comel. Ya. Boleh buat kawan. Ya Kekunsang, yoroshiku onegaishimasu. Kekunsang, sakashite kurete arigatou gozaimasu. Minasang. Yang kedua tadi nedang Nedang. Terima kasih yang bagi bunga. Nedang. Ingat nedang, sebut nedang harga. Okey, kemudian yang ketiga nak cakap mahal, takai. Itu tekan sikit. Takai, mahal. Takai pun masuk tinggi ya. Takai. Okey, kemudian murah, yasui. Sebut yasui. Yang pertama tu tulisan kanji ya. Yang pertama ni kalau tulisan kanji. Yang kedua ni tulisan hiragana. Yang ini tulisan rumi. Ya. So dekat Jepun tak ada tulisan rumi. Dia kan sama ada kanji ataupun hiragana ya. Okey. So yasui. Yasui murah. Okey, kemudian diikuti dengan nombor-nombor tu. Boleh? Kore wa 520 yen desu. Kore wa 520 yen desu. Dia kata yang ini kore wa 520 yen desu. 520 yen, 520 yen. Kore wa 520 yen desu. Dia tanya tadi, sumimasen, kore wa ikura desu ka? Minta maaf, yang ini berapa harganya? Itu cara polite. Itu cara polite nak tanya. Tapi kalau cara simple nak tanya, cuba cakap kore ikura. Dua je. Tadi siapa yang cakap susahnya? Tak ada susah. Kalau minasang kata susah, dia susah. Hidup ni kalau boleh kita kurangkan cakap benda yang negatif. Kurangkan berfikir negatif. Kurangkan kita mengeluh.
banyak mengeluh, banyak cakap negatif, banyak aura negatif datang. Bila aura negatif datang tu yang susah nak masuk ilmu. Gitu. Ini pesanan untuk diri saya jugalah. Positif ya, positif. Saya ajar benda yang polite. Kalau kita cakap dengan orang cara polite, orang akan sayang kita, suka kita. Macam tu. Nak cakap yang plain, dah rapat dengan orang tu baru cakap plain. Tu budaya Jepun ya. Okey, sumimasen. Mulakan. Nak tanya soalan kat Jepun, mulakan dengan sumimasen. Sumimasen. Korewa ikura desu ka? Ini berapa harga? Dia cakap kat situ. Korewa 520 yen desu. Ini harga dia 520 yen. Okey, bawah tu dia jawab. So desu ka? Oh, ya ke? So desu ka? Oh, ya ke? Chotto yasuku narimasen ka? Chotto, sikit. Chotto yasuku narimasen ka? Boleh tak kurangkan sikit? Chotto yasuku narimasen ka? So desu ka? Chotto yasuku narimasen ka? Siapa kata kat Jepun tak boleh tawar? Boleh, tapi janganlah tawar kat kedai pasar raya. Kan? Pasar raya tak boleh tawar lah. Kalau yang ada harga tetap tak boleh tawar. Tapi kalau beli kat kedai-kedai macam omiyage ke apa, kalau beli 3-4 mintalah kurang sikit, boleh. Kita sebagai pengguna ada hak, boleh cakap elok-elok ya. Chotto yasuku narimasen ka? Ataupun satu lagi, Chotto yasuku shite moraimasen ka? Pun boleh gaya tu. Organisan arigato ne. Chotto yasuku shite moraimasen ka? Kenapa saya ajar pattern ni? Sebab saya tahu kita ni suka minta kurang harga. Saudara mara berniaga pun minta diskaun. Kan, betul tak? Kita kadang kawan-kawan berniaga pun baru berniaga. Boleh tak? Alah, kawan-kawan takkan tak ada harga kawan-kawan. Betul tak, Syah? Kita selalu sebab tu saya ajar. Saya tahu dah. Nak minta murah, Chotto yasuku narimasen ka? Chotto yasuku shite moraimasen ka? Tu nak minta kurang harga. Boleh ya? Minasan? Okey, yang sebelah kanan, yang gelak-gelak tu mesti dah biasa minta kurang. Betul tak? Tak, saya gurau. Saya banyak gurau, jangan ambil hati. Jangan anggap saya marah, saya tak marah. Saya tak ada marah-marah orang. Cuma suara saya cakap memang bunyi macam keras sikit. Sebenarnya tak ada. Dalam hati ada taman, insyaAllah. Okey, untuk beli barang, untuk order, ni penggunaan unit dia. Ni, nak contoh, saya nak tu 1, saya nak 2, saya nak 3, saya nak 4. Ni untuk penjodoh bilangan secara umum. Ni penjodoh bilangan cara umum ya. Saya nak 1, saya nak 2. Saya, contoh lah kamu cakap, saya nak order makanan. Nasi goreng 2, kuih tiaw 3, guna ni. Kalau 1 sebut hitotsu. 2, macam-macam. Dia macam bilangan orang kan. Hitori, futari. Buang ri tu. Hitori. Ri tu buang, jadikan su. Hitori, hitotsu. Futari, futatsu. Ni penjodoh bilangan untuk secara umum ya. Secara umum. Contoh, minasan pergi kedai. Saya terpaksa cakap Syafiqah sang. Sebab kalau orang tak kenal sensei yang bermasuk, takut nanti dia kecewa, dia tak nak masuk kelas Jepun lagi kan. Saya bukan marah. Saya memang suara macam ni, memang suka gurau. Saya memang suka bergurau. Minasan dah dengan sensei 11 kali sini, tak kenal perangai Sarah sensei. Okey, yang ini sebelah kanan ya. Contoh minasan pergi kedai nak beli barang tu 3, 4, 5. Sebut macam ni. Mitsu, yotsu. Nak guna nisang pun boleh. Tapi ni sebutan untuk kita beli barang lah. Ataupun kita order kat restoran. Nak makan mie goreng 2 pinggan. Nak order air teh 2. Sebut tu ya. Hitotsu, futatsu tu sama macam yang hitori, futari. Hitotsu, futatsu. Lepas tu ikut saya. Hitotsu. 2, futatsu. 3, mitsu. 4, yotsu. Susah sikit ya. 5, itsutsu. 6, mutsu. Mana 6? Susah pula 6. Jepun buat 6 macam ni. Apa pula hilang-hilang gambar sensei ni? Mutsu. Okey, 7, nanatsu. 8, yatsu. 9, kokonotsu. Nombor 9 ni kena hati-hati. Nombor 9, organisan, arigato. Omiyage, arigato. Gifto, arigato. Okey, 9 ni kena hati-hati. Kinasan, gifto, arigato. Okey, 9 kena hati-hati sebab salah sebut dia jadi kokonatsu. Kokonatsu maksudnya kelapa. Jangan cakap saya nak beli kain ni 9-nya. Kalau kain kena guna mai lah. Aku kata apa, helai. Tapi boleh juga
Kokonokse. Bukan kokonatse ya. Kokonatse tu maksudnya coconut. Kokonokse. Kokonokse kalau 10 dia tak ada se. 10 sebut to. To. Osamusang arigato. Arigatou gozaimasu ya. Ingat. Sekali lagi sama-sama sensei. Sama-sama ikut sensei. Ikut sensei. Hitotsu. Ikut sensei. Hitotsu. Cepat. Ikut sensei. Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, isusu, muisu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, to. 10 boleh ya? Boleh minasang? Boleh? Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, isusu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu. Boleh minasang? Boleh? Okay. So, minasan duduk, order makanan. Dia datang. Dekat Jepun jangan panggil waiter abang, kakak. Bang. Kak. Jangan pula panggil bahasa Jepun onisang. Jangan. Macam-macam bunyi. Jangan bawa budaya Malaysia ke sana. Dekat sana nak panggil jangan aneh. Jangan. No. Kalau sensei ada, sensei lari. Bukan ini apa, bukan student sensei. Lari. Bukan. Nak order kena sebut sumimasen. Jerit sikit, jerit manja. Sumimasen. Dia akan datang. Dia datang. Okey, kita baca buku order tu, buku menu tu, tengok kore futatsu. Kore tok kore. Aku dah bahasa Jepun saya aja. Kore tok kore futatsu. Kore hitotsu. Kore mitsu. Macam tu. Boleh minasang ya? Boleh ya? Okey. Boleh minasang ya? So, harga bahasa Jepun ni, harga ni saya tunjuk harga N. Sebut N atau yen. N ya, yen. Okey? Dia sebut kalau gohyaku N. Dia sebut nombor dulu. Gohyaku N. Yong sambyaku N. Yongyaku N. Gohyaku N. Ropyaku N. Nanahyaku N. Juen. Dia macam tu. Ya? N yen. Lebih kurang macam tu lah. Ya? Sekali lagi. Sumimasen. Kore wa ikura desu ka? Kore wa 520 yen desu. So desu ka? Choto yasuku narimasen ka? Iyo. Dia kata iyo. Boleh. Tak ada masalah. Kalau dia kata tak boleh, dame desu. Maknanya tak boleh. Nishang arigato ataupun dekinai desu, tak boleh. Sumimasen dekinai desu. Minta maaf, tak boleh kurang harga. Macam tu. So kalau dia kata tak boleh kurang harga, minasan buatlah muka seposen. Kan? Saya selama je, tapi saya selalu dapat dikurang kalau saya pandai cakap. Tapi janganlah minta kurang dekat pasar raya yang harga tetap. Macam minasan pergi ke Giant ke, pergi Tesco ke apa, pergi Ion Mall, situ harga tetap kan. Janganlah pula pergi jumpa cashier cakap boleh minta kurang tak? Itu tak boleh lah. Dia kedai-kedai macam mana cakap ya? Dia kedai-kedai yang macam jual souvenir ke, yang kedai-kedai runcit-runcit biasa tu boleh lah minta kurang apa semua kan. Kalau kita rasa mahal sikit, mintalah kurang. Tapi kalau dah harga murah, janganlah minta kurang. Support lah. Lagipun sekarang baru lepas pandemik kan, baru lepas COVID-19, mereka baru nak running balik business. Jadi kita apa orang kata, kita support lah. Tapi minasan kalau pergi Jepun nak jimat, nak beli barang murah-murah apa semua, pergilah kedai Hyakuen Shoppu, kedai 100 yen. Ada banyak kedai 100 yen kat Jepun. Ada yang kedai Daiso pun ada. Hyakuen Shoppu. Dulu zaman saya belajar dipanggil QQN Shoppu. Ne? Keikun-san. QQN Shoppu mada arimasu ka Nihon ni? Ne? QQN Shoppu mada arimasu ka? Sensei wa ne, 5年日本に滞在した時ありましたよ。今はまだあるかどうかまだわからないです。ケクンさんにちょっと聞いてみますね、皆さん。ケクンさんまだいますか？ケクンさんまだいらっしゃいますか？ね、日本まだまだありますか？そういう救急園ショップ。サレ先生はね、日本に滞在した時5年間ですね、いつも救急園ショップ行って、いろいろものを買いました。本当に安かったんですよ。でも今はまだあるかどうかまだわからないです。日本人に聞いてみないとわからないです。ケクンさんまだいらっしゃいますか？Saya tengah bercakap dengan Kekun San sebenarnya. Jadi tak?
Saya tanya dia, adakah kedai 99 yen masih ada di Jepun? Zaman saya belajar dulu, tahun 2005, 2006, 7, 8, masih ada kedai QQ and Shoppu. Dia panggil 99 yen, tapi termasuk zekin, termasuk cukai, dia menjadi 102 yen. Dulu orang kata kedai QQ and Shoppu tu lagi murah pada barang kat Malaysia. Sebab air kotak minasang, air kotak yang 500 ml tu, air teh apa semua tu, susu apa, 100 yen je. Dalam RM3, RM3.20 je. Kat sini pun saya rasa dekat RM5. Memang murah. Memang murah. Tu ada orang tanya, saya belajar umur berapa? Saya belajar tahun bila? Admin jawabkanlah. Admin jawabkan ya. Okay. So, minasang, saya belajar masa tahun 2005. Masa tu umur 24 silap. 25. Sebab saya buat diploma dulu. Minasang kena rajin tengok video saya lah. Saya banyak jawab video dekat TikTok. Minasang kena baca. Kena baca, kena dengar. Sebab banyak orang tanya, saya tulis kat situ. Okay. Yang penting semangat kita belajar tu. Ya minasang, umur ke apa, letak nombor 2. Yang penting semangat. Sebab kita sampai ke akhir hayat pun boleh belajar lagi selagi ada nyawa. InsyaAllah. Okay, boleh minasang ya malam ni. Sekali lagi saya ulang. Sumimasen, korewa ikura desu ka? Ini berapa harganya? Kalau nak ringkas lagi, kore ikura, ini berapa? Kore ikura. Terus jawab harga. Kemudian nak minta murah, choto yasuku narimasen ka? Boleh minasang ya? Boleh? 11 ke atas sama-sama. Juichi, Juni, Jusang, Juyong, sama. Boleh. Tapi yang ini standard ya. Yang ini standard. Dia kalau helai lain. Kalau helai ichimai, nimai, samai. Helai dia guna mai. Ichimai, nimai, samai. Kalau batang dia guna hong. Ipong, ni hong, sambong, yong hong. Gitu. Kalau naskah je zatsu. Isase, nisase, sanzase. Dia macam kita berjodoh bilang kan. Kita ada helai, ada batang, ada kuntum. Kalau ikan, piki. Seekor, 2 ekor, ipiki, nihiki, sambiki, yohiki. Dia kena macam tu. Tapi yang ni standard ya. Ni standard. Standard orang kata secara umum lah, secara umum. Hari Isnin lepas, sensei ajar tajuk Doko ni imaska. Doko ni imaska. Maksudnya ada di mana untuk benda hidup. Untuk manusia. Contoh, Zasang wa doko ni imaska? Zasang ada dekat mana? Shasang wa doko ni imaska? Shah ada dekat mana? Izu-sang wa doko ni imaska? Izu-sang ada dekat mana? Tapi untuk yang bukan manusia, benda yang tak hidup, untuk benda dia guna arimas. Arimas. Hari Senin hari tu ada orang tanya, Sensei bukan arimas ke? Ya, sebab kamu tak nak ikut step Sensei. Berguru ikutlah step. Kalau ikut cikgu punya step, selamat. Dia ikut satu-satu. Saya tahu you all tak sabar. Sabar. Okay. Hari ni kita masuk tajuk arimas. Hari tu imas, ni arimas. Arimas untuk benda yang tak bernyawa, benda tak hidup. Contoh, nak sebelum tu minasang kena tahu arah lah. Kena tahu arah. Contoh macam ni. Ni apa minasang? Nampak tak? Tak nampak baru. Saya kena angkat pelan-pelan. Kau nak gambar hilang. Ni hilang lagi. Dia tak boleh minasang ya. Aduh. Kejap. Hilang gambar Sensei. Kejap. Tak tahu kenapa dia tak boleh keluar gambar. Kenapa hilang pula. Main magic pula hilang. Ni hako Dia kena angkat pelan-pelan. Ini hako. Contoh ni hako. Ni kotak. Okey, kejap. Contoh ni kotak. Ni kotak. Dekat atas kotak ni, atas ni ada marker pen. Atas maksudnya apa? Atas maksudnya uek. Sebut uek. Hako no uek. Kotak punya atas. Atas kotak. Okey? Dekat dengan kamera. Betul kot. Tak juga, tak jadi. Tak boleh juga. Okey, hako maksudnya sekarang marker pen ni dekat atas hako. So, hako no uek. Hako no uek. Maksudnya di atas hako. Di atas kotak. So, ni atas maksudnya uek. Makawa, marker pen. Makawa hako no uek. Hako no uek ni arimas. Marker pen ada dekat atas kotak. Uek. Dengar uek. Makawa, marker pen. Makawa hako no uek ni arimas. Hako no uek ni arimas. Okay, kalau kat dalam, kat bawah. Kalau kat bawah, kena pelan-pelan nanti hilang lagi kan. Okay, kalau kat bawah, apa dia? Makawa buat ayat. Makawa hako no shita ni arimas. Kalau minasang komen buat ayat, saya suka sangat.
Kalau komen buat ayat, namanya minasang belajar. Kalau komplain ke apa, itu bukan belajar tu, itu membawang namanya. Okey, tengok ya. Sekarang maka ke bawah. So, maka wa hako no shita ni arimasu. Ya, maka wa hako no shita ni arimasu. Ini pula maka wa hako no ue atas. Hako no ue ni arimasu. Bawah pula maka wa subjek dia ialah maka. So, maka wa hako no shita ni arimasu. Okey, kalau kat dalam, sekarang kat dalam. Naka, sebut naka. So, maka wa hako no naka ni arimasu. Maka wa hako no naka ni arimasu. Boleh ya? Buat ayat. Okey, kemudian sekarang maka ni ada kat depan. Depan mae. Jadi, maka wa hako no mai ni arimasu. Maka wa hako no. Hako tu dengan no jarak ya. Hako no mae ni narimasu. Mae, depan. Mae, belakang. Okey, sekarang kat belakang. Dekat belakang. So, maka wa hako no ushiro ni arimasu. Hako no ushiro ni arimasu. Boleh? Hako no ushiro ni arimasu. Ni maka dekat depan ya. Mae. Kan lagu Jepun kan. Hora mae o mite goram. Perhatikan depanmu. Mae o mite goram. Are ga anata no mirai. Mae o mite go. Boleh ya, minasan? Okey. Kemudian tadi kat dalam ya. Kalau kat luar soto. Ni soto. So, maka wa hako no soto ni arimasu. Maka wa hako no soto ni arimasu. Boleh tak minasan? Boleh tak? Sekali lagi. Saya tunjuk kedudukannya. Ni macam hilang pula gambar ni. Dia kena perlahan. Takut dah. Okey. Uek. Ni uek di atas. Hilang lagi. Kejap. Apa masalah ni? Okey. Ni di atas. Uek. Shita. Kejap. Saya tak tahulah apa masalah malam ni. Shita. Ue, shita. Lepas tu mai, ushiro. Boleh minasan ya? Maksudnya atas ue, bawah shita, naka dalam, soto luar, mai depan, ushiro belakang. Okey, kemudian tengok sebelah kanan tu, sebelah kiri tu, kiri ke kanan tak pastilah. Hon wa, contoh hon wa doko ni arimasu ka? Ya? Hon wa doko ni arimasu ka? Ya? Okey? Hon wa doko ni arimasu ka? Buku ada di mana? Doko tu tempat. Doko tu place. Doko tu place. Diikuti dengan partikel ni. Tu di. Di. Ni tu maksudnya bermaksud di. Arimasu. Arimasu tu ada. Ada. Hon ada di mana? Hon wa doko ni arimasu ka? Buku ada di mana? Doko tu maksudnya place, tempat. Ni tu bermaksud kata sendi di. Okey? Yang legging tu senyap-senyap lah. Itu minasan punya. Saya punya okey. Nanti minasan tengok rakaman je. Okey ya? Okey. Hon wa doko ni arimasu ka? Buku ada di mana? Kabang no naka ni arimasu. Kabang no naka ni arimasu. Ada dalam beg. Kabang tu beg. No naka, beg punya dalam. So, dalam beg. Bahasa Jepun dia terbalik sikit. Saya punya beg, beg saya. Beg punya dalam ada kucing. Macam terbalik. Ya, dia macam terbalik saya cakap dia. Boleh minasan ya? Okey, sekarang saya tanya soalan. Minasan cuba jawab ya. Kalau sebelah soba. Kan dia lagu soba ni iru yo. Ada di sebelah. Atau tonari. Ya, kalau tepi yoko. Boleh minasan ya? Okey, sekarang saya tanya soalan. Minasan, yasai wa doko ni arimasu ka? Dekat rumah minasan ya, di rumah minasan, dekat rumah minasan sekarang, yasai wa doko ni arimasu ka? Sayur ada di mana? Cepat. Cepat. Jawab. Kalau peti ais, rezoko. Peti sejuk, rezoko. Rezoko. Saya tanya soalan sekarang. Yasai wa doko ni arimasu ka?
Cepat. Yasai wa doko ni arimasu ka? Sayur minasang dekat mana sekarang? Cepat. Cepat. Cepat minasang. Cepat minasang. Yasai wa doko ni arimasu ka? Yang mana cakap sangkut-sangkut tu tengoklah rakaman nanti. Diulang-ulang banyak kali. Pening membacanya. Jangan ulang-ulang. Nanti ada rakaman minasang. Sabar. Okey. Yasai wa doko ni arimasu ka? Sayur ada kat mana? Saya bagi kata kunci. Peti sejuk rezoko. Rezoko no naka. Rezoko no naka. Buat yang cepat. Rezoko no naka ni arimasu. Rezoko no naka ni arimasu. So. Boleh? Okey, sekarang saya tanya soalan lagi. Apa lagi nak tanya soalannya? Okey. Sekarang contoh. Minasang punya buku minasang ada kat dapur. Contoh buku minasang ada kat dapur. Tolong jawab dalam bahasa Jepun. Hon wa doko ni arimasu ka? Sebut. Hon wa doko ni arimasu ka? Cuba jawab. Hon wa doko ni arimasu ka? Cuba jawab. Saya tanya soalan. Contoh ada di dapur. Macam mana jawab? Hon wa doko ni arimasu ka? Minasang, hon wa doko ni arimasu ka? Hon wa kitchen ni arimasu. Ya, kitchen. Saya dah ajar bahasa Jepun minggu lepas Isnin kan? Dapur tu apa? Hon wa guna bahasa Jepun. Hon wa dai dokoro ni arimasu. Bukan dokoro no naka tu maksudnya dalam dapur. Kat dapur ada dalam ke? Dai dokoro. Ya? Macam tu lah praktis. Saya sambil minum Sambil minum. Boleh? Hon wa dai dokoro ni arimasu. Okey, bagus. Saya punya sound card pula mati pula. Okey. Okey. Sekarang soalan seterusnya. Bunga ada di mana? Bunga hana ada dalam kereta. Kereta kuruma. Kereta kuruma. Bunga hana. Okey, soalan sensei. Hana wa doko ni arimasu ka? Hana wa doko ni arimasu ka? Jawab. Cepat jawab. Hana wa doko ni arimasu ka? Saya tanya, bunga ada di mana? Tadi saya beritahu ada dalam kereta. Hana wa kuruma no naka ni arimasu. Okey, pandai dirasa. Bagus. Liza sang pun betul. Cak sang pun tadashi. Izu sang tadashi. Ramai betul ni. Yang kata pasu tu salah. Saya tak kata pasu, saya kata kuruma. Okey? Boleh. Hana wa kuruma no naka ni. Kalau kuruma ni dia tak tepat, ada di kereta, ada dalam kereta. Boleh Okey, kemudian okey. Sekarang nak kata topi Sare Sensei ada di mana? Topi Sare Sensei ada di mana? Sare Sensei no boshi wa doko ni arimasu ka? Sare Sensei no boshi wa doko ni arimasu ka? Sare Sensei no boshi wa doko ni arimasu ka? Kepala. Saya pun salah. Okey. Kepala atama. Sare Sensei no boshi wa doko ni arimasu ka? Kepala atama. Cepat, cuba buat. Sare Sensei no boshi wa doko ni arimasu ka? Atama. Oh, betul Syah. Pandai Syah. Ikuan sang pandai. Yang cakap Sare Sensei no boshi we arimasu kena betulkan sikit. Tadi apa? Atama no we Atama no we. Sare Sensei no atama no we. Sare Sensei no atama no we atau Sare Sensei no atama no we ni arimasu. Okey, lagi. Okey. Soalan terakhir. Maka wa doko ni arimasu ka?
Maka wa doko ni arimasu ka? Minasan. Maka wa doko ni arimasu ka? Cepat. Maka wa doko ni arimasu ka? Cepat. Maka wa doko ni arimasu ka? Sare no, Sare sensei no, Sare sensei no ni te ni arimasu. Sare sensei no te ni ataupun Sare sensei no te no ue ni arimasu. Pandai Bagus, bagus. Sensei seronok dengan minasan dah boleh buat ayat. Okey. Good, good, good. Bagus. Okey. Sekarang sensei nak tanya minasan. Kurantan wa doko ni arimasu ka? Kelantan ada di mana? Testing, testing. Orang Jepun tanya, Kurantan wa doko ni arimasu ka? Kelantan ada di mana? Macam mana nak jawab? Macam mana jawab? Utara sebut kita. Kita. Timur sebut higashi. Higashi. Kurantan wa doko ni arimasu ka? Siapa boleh jawab cepat? Kelantan wa doko ni arimasu ka? Cepat. Kelantan wa doko ni arimasu ka? Boleh? Cepat minasan. Kurantan wa Malaysia no kita ni arimasu. Kelantan ada di utara Malaysia. Kurang tepat. Betul tapi kurang tepat. Kurantan wa Kurantan wa Malaysia. Cepat. Kelantan wa Malaysia no higashi ni arimasu. Atau Kurantan wa higashi ni arimasu. Betul. Kelantan ada di timur ataupun sebut Terengganu. Kelantan wa Terengganu no ue ni arimasu. Ada di atas Terengganu pun boleh. Kurantan wa Terengganu no ue ni arimasu. Ataupun tanya dia dulu, Terengganu wakarimasu ka? Terengganu tahu tak? Kalau dia kata, hai wakarimasu. Ja. Kalau macam tu, Kurantan wa Terengganu no ue desu. Atau Kelantan wa atas Terengganu. Boleh minasan? Dah boleh guna dah. Okey, sekarang saya nak tanya. Okey. Shah Alam doko ni arimasu ka? Shah Alam ada dekat mana? Semua negeri mana? Shah Alam doko ni arimasu ka? Nano shu desu ka? Negeri mana? Dah cakap apa tadi? Okey, timur tadi higashi. Higashi. Higashi Malaysia. Malaysia no higashi. Okey. Shah Alam wa doko ni arimasu ka? Shah Alam wa Selangor ni arimasu. Oh, pandai Neso-san. Pandai dah. Kan Sensei akan ajar step by step. Relax. Kita belajar santai-santai sahaja. Okey, boleh ya? Boleh. Okey, soalan lagi. Okey, minasan. Tadi yang saya dah ajar tadi ya. Yang saya dah ajar tadi. Apa tadi tanya ya? Okey. Tokyo Metropolitan Government Building wa doko ni arimasu ka? Tokyo Metropolitan Government Building wa doko ni arimasu ka? Contoh orang tanya minasan ya. Minasan pergi Jepun nak tanya, sumimasen, Tokyo Metropolitan Government Building wa doko ni arimasu ka? Ada kat mana ya bangunan Tokyo Metropolitan? Nak tengok pemandangan ni. Nak jawab apa? Cepat. Nak jawab apa? Nak jawab apa? Tokyo Metropolitan Tokyo Metropolitan Government Building wa doko ni arimasu ka? Cepat jawab. Shinjuku ni arimasu. Bagus, Susan. Ataupun cakap Tokyo no Shinjuku ni arimasu yo. Arimasu yo. Yo tu kita macam nak bagi tahu dia lah. Bagi info. Arimasu yo. Ataupun arimasu pun boleh juga. Shinjuku ni arimasu. Okey, pandai. Okey, soalan seterusnya. Ameyoko wa doko ni arimasu ka? 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 Okey? Ameyoko wa doko ni arimasu ka? Ameyoko. Ameyoko
Ameyoko. Ameyoko wa ue noni arima. Okey, Suji-san. Omedeto. Okey, lagi siapa dia jawab? Ameyoko wa doko ni arimasu ka? Oh, saya bangga lah malam ni ramai boleh buat pattern ayah saya ajar. Happy. Okey. Okey, boleh ya? Okey. Nanti lagi apa ya? Dobusuen wa doko ni arimasu ka? Tokyo, Dobusuen wa doko ni arimasu ka? Zoo Tokyo ada di mana? Tokyo, Dobusuen wa doko ni arimasu ka? Zoo Tokyo ada di mana? Cepat. Cepat. Okey. When no ni arima. Okey. Okey, kuis seterusnya. Apa nama subway dalam bahasa Jepun? Apa nama kereta api bawah tanah dalam bahasa Jepun? Apa nama kereta api bawah tanah dalam bahasa Jepun? Apa nama kereta api bawah tanah dalam bahasa... Chikatetsu. Betul. Suji-san betul. Bagus. Okey, seterusnya. Apa nama line densha yang pusing mengelilingi Tokyo? Apa nama line kereta api tersebut? Apa nama line kereta api yang mengelilingi hampir seluruh Tokyo? Cepat. Ya, betul. Yamanote-sen atau Yamanote Line in English ataupun dalam bahasa Jepun Yamanote-sen. Sen tu line lah. Yamanote-sen. Okey. Kemudian soalan seterusnya. Apa warna bagi kereta api Yamanote Line? Apa warna kereta api Yamanote Line? Cepat. Apa warna dia? Ya, pandai. Hijau. Betul, hijau. Midori. Okey. Soalan seterusnya. Apa nama tempat di Tokyo yang digelar tekstil? Bandar fabrik. Bandar kain. Aizawa-san, arigato. Terima kasih bagi gift. Apa nama bandar yang ada banyak jual kain-kain fabrik Jepun? Harajuku bukan Harajuku. Bukan Nihonri, bukan Nippori. Nippori. Okey, betul. Maknanya minasan bagi tumpuan. Dekat mana dekat Tokyo bandar tersebut dikenali Korean Town. Cepat. Bandar apa yang dikenali sebagai Korean Town dan ada ramai Muslim kat situ? Maksudnya ada banyak kedai-kedai komuniti Muslim. Di mana? Zesang, arigato Zesang. Cepat. Kalau pergi ke Tokyo kena singgah tempat tu sebab ada Korean Town. Macam kita pergi Korea Kemudian ada komuniti Muslim, ada banyak kedai halal. Shin Okubo. Okey. Salah tekan. Okey. Di mana di Tokyo ada zebra crossing paling besar dan terkenal dengan tempat Hachiko? Yang mana terkenal dengan tempat zebra crossing terbesar dan ada tempat Hachiko. Apa pula pengkalan kubur tu? Tak pasal-pasal masuk pengkalan kubur. Shibuya. Okey. Seterusnya, bandar apakah yang terkenal dengan bandar fashion? Mana terkenal dengan bandar fashion? Cepat. Cepat. Harajuku, ya. Harajuku. Okey. Soalan terakhir. Apa nama taman yang tak jauh pada stesen Harajuku? Apa nama taman awam
yang tak jauh dari stesen Harajuku. Cepat, apa nama taman? Kena bagi nama penamaan. Yoyogi apa? Yoyogi apa? Yoyogi Coin. Okey, bagus. Untuk malam ni saya nak ajar 7 sahaja kanji berkaitan dengan hari. Berkaitan dengan hari. Minta maaf ya, sepatutnya saya kenalkan Aisatsu. Aisatsu ni saya lupa nak siapkan slide, iaitu nak belajar omatase shimashita. Maaf kerana membuatkan anda tertunggu. Tapi tak apa, nanti saya ajar pada hari Jumaat ni ya. Okey, untuk malam ni kanji kita belajar 7 saja. Kepada mereka yang tak suka kanji, yang tak nak belajar kanji, tak apa, anggap ni sebagai tambahan ilmu. Minasan tak payah belajar tulisan, hanya cuba kalau boleh ingatkan simbol tu simbol apa. Gitu. Okey, yang ni ya. Kita belajar hari ni, kanji ada 7 saja berkaitan dengan hari. So, kanji mula-mula ni dipanggil Suki. Sebut Suki. Sebab tu Syah guna nama dia Syah Suki. Syah bulan. Syah Suki ni. Suki ni macam ni. Kalau bahasa Jepun, bulan tu maksudnya Suki. Tapi kalau untuk hari dia baca Getsu. Kanji susah dia ada banyak bacaan. Kalau dia single macam ni, dia panggil Suki, maksudnya bulan. Kita nampak bulan kan, kita panggil Suki. Suki dah ni. Itu bulan ya. Suki. Ya. Tapi kalau baca untuk hari, Getsu ya. Okey. Untuk ini kanji yang kedua ni, api maksudnya. Maksudnya api, sebutannya hi. Ya. Hi maksudnya api. Tapi kalau untuk hari, kita sebut ka. Ka. Okey, kemudian yang ketiga, kanji ni kanji air. Kanji air maksudnya mizu. Ya, mizu. Ni mizu. Mizu. Okey, ataupun kalau bacaan hari Rabu dia sui ya. Okey, kemudian yang ini nanti saya terangkan lagi whiteboard. Ni saya kenalkan secara lalu dulu. Yang ini kanji pokok. Ki. Kita panggil pokok ki. Kalau pokok ni digunakan untuk hari Khamis. Kalau hari Khamis disebut moku. Okey, yang kanji ni untuk hari Jumaat ni dipanggil kin. Ni maksud kanji ni maksudnya emas. Emas atau duit. Kanji ni bermaksud hari Jumaat. Jumaat tu maksudnya kin. Ni Jumaat tamati ni. Tertinggal ti nanti saya tambah So yang ni kin ya, kin. Maksudnya hari Jumaat. Kemudian kanji ni disebut seci maksudnya tanah seci. Tapi untuk hari disebut doyobi, hari Sabtu. Dan akhir sekali hi ataupun nichi bermaksud hari. Jadi kalau disebut untuk hari Ahad disebut nichi. Okey, semua huruf ni, semua tulisan kanji ni kalau single ni maksudnya. Tapi kalau untuk hari ni nama dia Getsuka Sui Mokin Donichi. Tambahkan yobi. So jadilah gets yobi. Ikut gets yobi. Baca yang ujung ni. Gets yobi hari Isnin, ka yobi hari Selasa, sui yobi, moku yobi, kin yobi, do yobi, nichi yobi. Maksudnya hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat. Malam ni slow sikit lah. Dia dekat 2 jam. Masih lagi like bawah 100. Sedih sensei. Sedihnya. Okay. Getsuka Sui Mokin Donichi. Tambah yobi. Banyak maksud sensei. Tambah yobi. Nanti saya terangkan ya. Maknanya baca yang ujung ni. Getsuka Sui Mokin Donichi. Maksudnya hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Tambahkan bunyi yobi. Yobi tu hari. So hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu. So nak hafal ni macam mana? Minasan ingat ni. Ni ya, ni Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Siapa yang belajar tulisan Cina dia faham. Ya, cara nak hafalnya ada lagu. Saya yang cipta lagu tu. Getsuka Sui Mokukin. Laju sikit. Getsuka Sui Mokukin Donichi. Getsuka Sui Mokin Getsuka Sui Mokin Donichi. Mainichi tanoshi. Getsuka Sui Mokin Donichi. Mainichi tanoshi. Mainichi tu maksudnya everyday. Everyday, tanoshi tu gembira.
Bergembira setiap hari. Cara nak hafal dia senang je. Getska Suimo Kindonichi Isnin Selasa Rabu Kamis Jumaat. Getska Suimo Kindonichi Isnin Selasa Rabu Kamis Jumaat Sabtu Ahad. Getska Suimo Kindonichi. Kau semua ikut. Cara nak hafal ni, cara nak hafal hari-hari dalam bahasa Jepun. Getska Suimo Kindonichi. Sekali lagi, moichido. Getska Suimo Kindonichi. Dia bukan mokukin, mokin macam tak ada huruf U. Sekali lagi. Getska Suimo Kindonichi Mainichi tanoshi. Getska Suimo Kindonichi Mainichi tanoshi. Tepuk. Letih mengajar ni ya. Sekejap. Minasan minum teh. Jom kita minum teh. Minum teh. Bismillahirrahmanirrahim. Mechaushi. Boleh minasan ya? Hari Isnin saya nak buat. Hari Isnin. Tengok. Dia tambah Yobi. Ataupun kalau tulis kanji dia Yobi. Yobi. Ini maksudnya hari. Hari Yobi. Kat sini kita kena ingat hari Isnin apa? Dia ada tu. Getskasui ya. Getskasui Mokin Donichi. Getskasui Mokin Donichi. Getsuyobi, Kayobi, Suiyobi, Mokyobi, Kinyobi, Doyobi, Nichiyobi. Boleh? Boleh minasan? Faham tak kakak? Faham tak? Okey? Okey, faham tak? Okey ya. Maksudnya kat sini, kalau hari Isnin dia gets ka sui mo kin do nichi. Maksudnya hari Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tambahkan Yobi. Tambah Yobi. Yobi. Getska Suimo Kindonichi. Hari Isnin. Kalau kita tulis penuh, Getsyobi maksudnya hari Isnin. Tapi orang Jepun dia suka guna ringkas. Dia akan sebut Getsyo, Kayo, Mokuyo. Kadang dia tak sebut B. Getsyo, Kayo, Suyo, Mokuyo. Ringkasan dia ya. Kinyo, Doyo. Jadi kalau bahasa standard dia Getsyobi, Kayobi, Suyobi, Mokyobi, Kinyobi, Doyobi, Nichiyobi. Okey. Getsyobi macam ni lah. Yobi, tulisan kanjinya agak susah. Contoh, nak tulis yo saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, ada 17 stroke. Engkau. Okey, diikuti dengan B. So susah sikit Yobi ni. Jadi siapa yang nak belajar kanji tu memang kena hafal lah Yobi ya. Okey, boleh minasan ya. Jadi daripada sinilah tulisan kanji dia akan jadi gets your bi. Yo ni kalau minasan susah nak tulis panjang sangat, tulis yo aje lah. Gets your bi kayobi. Lepas tu sui yo bi. Lepas tu moku yo bi. Kin yo bi. Do yo bi. Nichi yo bi. Boleh ya? Ingat gets ka sui mo kindo nichi mainichi tanoshi. Kita cipta lagu sini. Boleh ya? Dah 100k. Alhamdulillah. Terima kasih semua.
Okey, kemudian saya nak ajar pergi ke kanji satu persatu ya. Kanji satu persatu. Okey, how to write kanji dengan betul. Okey, tengok ya minasang. Okey, tengok ya. Kita mulakan dengan gets. Macam mana nak tulis gets yobi? Okey, Isnen. Ni. Okey, macam mana? Ready semua ya? Ready? Ichi ni sang yong gets. Ataupun kalau bulan dipanggil suki. Suki. Suki maksudnya bulan. Bulan. Ya? Dia asalnya ni awan. Ni awan, ni ada bulan. Awan ni langgar bulan. Ada langgar bulan, maka jadilah macam ni. Jadi macam ni. Dan akhirnya maka terciptalah kanji ni. Nampak? Nampak ya? Boleh ya? Boleh binasang? Seki. Sekali lagi ya. Ichi ni sang yong. Ichi ni sang yong. Ichi ni sang yong. Gets. Gets. Boleh ya? Okey. Boleh. Okey. Tak apa, jangan cakap susah, jangan cakap susah. Elakkan cakap susah. InsyaAllah. Guna macam tu. InsyaAllah. Kita banyakkan cakap Allah dekat mulut tu. InsyaAllah. Kat bibir tu basahkan. InsyaAllah Allah akan bantu aku. Allah akan bantu saya. InsyaAllah. Saya boleh buat. InsyaAllah dengan izin Allah. Macam tu. Susahlah sensei. Jangan. Benda sensei ni, kalau saya cerita, sensei ada banyak dugaan dalam hidup. Banyak-banyak. Minasang ingat sensei terus berjaya macam tu ke? Minasang ingat sensei terus orang kata bukan hebat, maksudnya pandai macam tu ke? Banyak saya lalui. Banyak sangat. Nantilah sikit-sikit ya. Okey. Ka. Ni ka. Ka. Ka ni maksudnya api. Api ya. Ichi ni sang yong. Ka. Boleh? Ka. Okey. Ichi ni sang yong. Ka. Kalau saya salah betulkan ya. Cuba buat kanji api. Ka. Cuba type kanji api. Boleh? Ka. Gets kayobi. Ka api. Api ya. Api. Kayobi. Kayobi. Susah. Kayobi. Boleh minasang? Kayobi. Ka. Okey, kemudian hari Rabu. Mizu. Sui. Sui. Ichi ni sang yong. Boleh? Boleh biasa? Ichi ni sang. Sang dia tak ada yong ya. Ichi ni sang. Boleh? Sekali lagi. Ichi ni sang. So nanti tugasan minasang cari kalender Cina, kalender apa tu panggil? Kalender kuda kalender yang ada. Kalender apa tu yang kita pakai selalu? Tolong type, bantu saya. Kalender apa kita panggil? Kalender apa? Cepat minasang, saya pun lupa. Kalender apa? Kita panggil kalender kuda ya. So minasang cari simbol-simbol hari tu. Cari belajar sebut. Boleh minasang ya? Okay, sui. Ichi ni sang sui. Ichi ni sang sui. Kalau dia ini saja, kita panggil mizu. Mizu. Maksudnya air. Mizuo no mimas minum air. Ya? Boleh ya? Yang api tadi tu hi ya, atau kalau hari Selasa jadi ka. Kayobi, boleh ya? Okey, boleh ya? Okey. Boleh guna sensei ya. Sensei dah biasa orang panggil sensei. Cikgu dah lama tak panggil cikgu. Cikgu tu zaman-zaman dulu lah orang panggil. Sekarang dah biasa panggil sensei. Sensei lebih sensei orang panggil sensei. Okey. Kemudian hari Khamis. Khamis saya nak buat Khamis pokok. Ni pokok ya. Ni pokok. Pokok jadi batang, ada dahan. Maka terciptalah simbol macam ni. Dia daripada pokok ya. So, ichi ni sang yong. Ichi dia macam roti ni sang yong. Ichi ni sang yong. Ikut struk ya. Maknanya pokok. Kalau pokok saja kita sebut ki. Ki maksudnya pokok. Ya, maksudnya pokok.
Tapi kalau nak kata hari Khamis, dia jadi bunyi moku. Moku. Ni ada bunyi ki, dia ada bunyi moku. Moku tu untuk jadikan tu bunyi onyomi ya. Onyomi untuk jadikan dia hari Khamis, mokuyobi. Ya. Ichi ni sangyong. So kalau nampak simbol ni maksudnya pokok. Tapi kalau ada palang, ni maksudnya buku. Buku. Sebab asal buku daripada kayu pokok kan. So maksudnya pokok ni telah dijadikan buku. Ni buku maksudnya. Dia dah buat buku. Ni kanji pokok. Ni kanji buku. Ni pokok. Ni buku. Hon. Ini hon ya. Boleh minasang ya? Okey. Kemudian hari Jumaat. Hari Jumaat. Okey, dipanggil kin. Ni. Ichi, ni, sang, yong, go, roku, nana, hachi. Kin ataupun gin. Ataupun kita sebut okane. Okane. Okane ni sebutan bacaan dia. Asalnya dia ada macam gunung. Okey. Orang Lombong, masalah Lombong cari emas, pusing-pusing cari emas, atau pancar emas dia. Maka jadilah kanji tu ichi, ni, sang, yong, go, roku, nana, hachi. Gambaran daripada sini. Sebab tu orang panggil emas, gold. Boleh ya? Boleh. Kalau duit orang sebut okane. Okane. Ni kane. Okane. Duit, emas, boleh lah. Tapi untuk bacaan hari Jumaat, dia tak sebut gin. Dia sebut kinyobi. Kinyobi. Maksudnya hari Jumaat. Boleh? Boleh minasang? Tak apa, yang tak nak belajar kanji, just dengar je untuk ilmu. Untuk ilmu ya. Untuk ilmu. Boleh? Okey, dah hari Sabtu. Hari Sabtu. Do. Sabtu do Do, tengok sini, do. Ichi, ni, sang, do. Ichi, ni, sang, do. Do. Ya? Boleh? Do. Cikgu Tim. Okey, boleh, okey. Do ya. Doyobi ni maksudnya pokok. Tanam pokok, tumbuh benih. Benih pokok tu bercambah jadi pucuk. Ni. Dia daripada sini. Ni sejarah dia daripada sini. Maka dia inilah tanah, ni tanah. Tumbuh pokok, lalas dia jadi macam ni. Ichi ni. Ni simbol tanah ya. Boleh? Nampak semua? Ichi, ni, sang. Jadi 3 strok ya. Ichi, ni, sorry. Tak nampak ya. Ichi, ni, sang. 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 Do. Doyobi. So. Boleh ya? Doyobi. Boleh? Boleh ya? Okey. Dia yang tanya saya punya video yang saya tukar pasal yang surat ayah saya tulis kan sebelum dia meninggal tu. Saya ubah sikit lagu belakang dia, lagu latar dia. Jadi yang minasang komen tu tak ialah saya simpan. Tapi kalau minasang nak komen lagi silakanlah. Saya ubah sikit lagu dia. Okey. Sebab ada orang tanya kan. Okey ni ya. Okey. Dia hari Ahad. Ahad guna ni, Ahad guna simbol ni. Hari ni atau matahari ya. Nichi. Ni hi, ada panggil bi, ada panggil nichi. Bacaan dia banyak. So senang saja. Dia sebenarnya matahari. Lepas tu ada awan, awannya langgar. So jadilah matahari ni macam ni. Jadi lagi, dia jadi macam ni. Alas jadi macam ni. Itulah sejarah dia. Sejarah kanji. Boleh? Cara tulis dia ichi, ni, sang, yong. Ichi, ni, sang, yong. Ichi, ni, sang, yong. Nampak? Ichi, ni, sang, yong. Boleh? Ni beza, tengok beza. Ini ialah mulut. Ni mulut. Ini mata. Ni matahari. Beza ni. 1, 2, 3 ni beza. Sekali lagi saya terangkan ya. Sebenarnya kanji ni kalau minasang betul-betul fokus,
Dia sekali buat kanji dah dapat 3-4 kanji. Dia lebih kurang je, tengok ya. Ini kanji pokok. Ni kanji buku. Ni kanji rehat. Nampak? Sebenarnya kanji senang. Dia berkaitan. Ya, tengok. Ni pokok. Bila pokok diikat, jadi buku. Kemudian ada orang datang, lepak dekat pokok, kanji rehat. Dia berkaitan. Ya. Ni kanji mulut. Ni kanji mulut. Ni kanji mata. Mata ada 3 kotak. Ni kanji matahari ataupun hari. Lebih kurang je. Boleh? Ya. Okey. Nampak? Ya? Dia berkaitan ni. Lepas tu banyak lagi pasal pokok ni. Ni satu pokok. Kalau ada 3 pokok, 1, 2, 3 pokok. Ni maksudnya, bila pokok banyak, maksudnya hutan. Mori. Senang kanji. That's why jangan cakap susah. Belum belajar, belum explore, jangan dengar cakap orang. Orang kata susah ke apa, itu dia. Kadang-kadang minasang, kesusahan tu kat dia, kita senang. Macam tu. Tapi banyakkan fikir positif ya. Banyakkan positif, insyaAllah boleh. Ya. Mori, cuba type Mori. Mori. Kanji tu adalah bayangan. Bila satu pokok dipanggil ki. Bila gabung pokok jadi hutan. Bila ada orang datang dekat pokok, dia berehat jadi Yasumi. Kan? Ya banyak. So jangan main dekat pokok-pokok sangatlah bahaya, kena tembak petir nanti. Boleh ya? Okey, lepas tu minasang, apa kena buat? Belilah buku matematik, praktis hari-hari. Gets, ka, sui, mo, kin, do, nichi. Kalau boleh belajar tulis laju sikit. Gets, ka, sui, mo, kin, do, nichi. Laju sikit lagi. Gets, ka, sui, mo, kin, do, nichi. Kenapa belajar laju? Yang nak belajar kat Jepun memang profesor ajar laju nota. Lambat-lambat memang kena tinggal. Tak adalah. Itu bagi orang nak belajar kat Jepun lah. Okey? Seronok. Memang seronok. Okey? Okey, selesai. Bawa sensei. Genki desu ka? Genki desu ka? Genki desu. Sumimasen. O namae wa? Genki. O namae wa? Namae wa Fika desu. Fika-san wa doko kara desu ka? Watashi wa Rahado dato Saba kara kimashita. Sabah no Rahat Datu kara kimashita. Terbalikkan. Sabah no Rahat Datu kara kimashita. Watashi wa Saba no Rahat Dato kara kimashita. So pandai. Dia mesti besar dulu. Sabah no negeri dulu, baru daerah. Rahat Dato kara kimashita. Kalau katakan tinggal kat Taman Mawar, so Sabah no Rahat Datu no Taman Mawar kara kimashita. Shafika-san, ban gohan o tabemashita ka? Hai. Sumimasen sensei, boleh ulang kah? Boleh. Ban gohan o tabemashita ka? Dah makan malam ke? Ban gohan. Hai. Hai, tabimashita. Tabemashita. Nani o tabemashita ka? Jangan gohan. Gohan to takoyaki to tabimashita. なるほど。すごいね。美味しかったですか？はい。美味しかったです。めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しかった。ありがとう、ネストさん。めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかったです。めっちゃ美味しかったです。Kalau dah berlaku, dah pas, kita tambah, jadikan dia kata. Kan? Kata. Semua kata sifat yang ada i kat ujung, kata sifat dia contoh macam oshikata. Manis, amai, amakata. Kalau seronok, tanoshikata.
kata. Yang mana ada i kat ujung tu Hai. ditukar jadi kata. Boleh ya? Okey, Fika-san. Boleh. Sakashite kurete arigatou Hai. gozaimasu. Arigatou gozaimasu, sensei. Oyasumi nasai. Hai, oyasumi nasai, sensei. Rion-san, konbanwa. Aizawa, arigatou, arigatou ne. Okey. はい、こんばんは、先 Rion-san. 生。はい、お元気ですか？はい、元気ですか？元気、先生は元気ですよ。リオンさんは元気ですか？元気です。元気です。リオンさんはサラワから来ましたね。ははい、元そうで。気ですす。はい、そうです。はい、そうです。はい、はい、そうです。はい、そうです。 Sebab saya tanya, adakah kamu dari Sarawak? Hai, はい、 so des. そ Ya, うで betul. す。 Okey. Sarawak wa Bintulu kara desu yo ne. Saya tanya, dari Bintulu Sibu Sarawak desu. kan? Moshi moshi. Sibu. Jawab iye Sibu. chigaimasu. Jawab iye はい、 chigaimasu. もしもし。 Tak, jawab iye chigaimasu. はい、 Bukan. Tadi saya tanya, Iye adakah kamu... Tadi 違います。 saya tanya... Kejap. Tadi saya tanya, adakah kamu dari Bintulu? Kalau salah ラインタクワ先 sebut... 生。 Ha? Dengar. ラインタクワ。 Oh, lain tak kuat. Tadi saya tanya, adakah kamu dari Bintulu? So, kalau bukan, sebut iye chigaimasu. Sebut iye chigaimasu. いいえ、違います。 Lepas tu bagi jawapan yang betul. Sibu kara desu. シブからです。 そう。リオンさん、晩ご飯を食べましたか？ Dah makan malam ke? Hai atau Mada iye? desu. Mada desu. Okey.じゃあ、これからね、後でまいいえ。た、後で、早めに食べてくださいね。Lepas ni makan cepat sikit. Ya? Okey, sakashite kurete arigatou gozaimasu. はい。おやすみなさい。はい。はい。嵐さん、こんおばんは。やすみなさい、先生。嵐さん、こんばんは。嵐さん、こんばんは。嵐さん、こんばんは。こんばんは、先生。どこにいますか？ ペラのクリアンから来ました。どこですか？ペラのクリアンから来ました。ペラのクリアンから来ましたか。はい。すみません。何歳ですか？私は19歳です。19歳ですか。晩ご飯を食べましたか？はい、食べました。何を食べましたか？ご飯と鶏肉食べました。なるほど。美味しかったですか？はい、美味しかったです。よかったですね。参加してくれてありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい、先生。ありが Oke, とう。 bye-bye. はい、またね。 Oke, mata ne. Oke, Minasang, saya rasa setakat itu dulu untuk kelas Minasang, saya rasa setakat itu dulu untuk kelas malam ni. Untuk kaiwa seterusnya, kita buat di rumah kita ya, di rumah kita. So, Minasang masuk rumah, nanti kita buat kaiwa kat situ. Boleh? Saya memang ada bajet untuk rakaman hanya 2 jam saja. 2 jam saja. Sebab saya ada banyak masa nak perlukan untuk edit dan sebagainya. So, Minasang yang belum follow saya, klik follow. Yang belum masuk rumah, pergi dekat profil Sensei, pergi dekat bio, klik link tu, kadang-kadang lambat sikit, ataupun copy and paste, masuk dalam rumah. Rumah, kita guna istilah rumah. Kalau tak boleh masuk juga, DM Sensei. DM Sensei, boleh? DM Sensei, nanti Sensei akan masukkan insyaAllah. Boleh, Minasang? Okey, malam ni kalau Sensei tersalah cakap, tersyashul, tergurau lebih, ya, minta maaf. Sensei bukan jadi orang yang marah-marah ke apa, tak ada. Kalau ada Sensei gurau, Sensei banyak gurau. Sampai kenal-kenal lah ya. Okey, so Minasang jumpa lagi hari Jumaat nanti untuk siri yang ke-12.
Siri yang ke-12. Diam-diam dah nak masuk 12 kali dah. Half dah. Keseluruhan ada 24. So, minasang, kyo sanka shite kurete arigatou gozaimasu. Sanka tu maksudnya sertai. Terima kasih kerana menyertai. Sanka shite kurete arigatou gozaimasu. Sekarang sama des. Ne, o genki de. Mata de, bye-bye. Oyasumi nasai. Mata kinyobi. Jumpa hari Jumaat. Mata kinyobi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.